Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan melihat salah satu berita yang cukup mengejutkan buat saya, buat seluruh fans Harimau Malaya, di mana akhirnya Kim Panggon meletakkan jabatannya sebagai juru latih Harimau Malaya atau Malaysia terhitung dari hari kemarin ya. Sebenarnya isu ini sudah ada sejak kegagalan beliau di Piala Asia ya. Namun akhirnya beliau dan juga FIM menurut saya masih ada komitmen gitu untuk bisa lolos ke pusingan atau putaran ketiga Piala Dunia 2026 dan ternyata itu pun gagal, tidak bisa dicapai oleh Kim Panggon dan akhirnya berita kabar burung itu benar terjadi hari ini ya. Kita lihat guys seperti apa lebih rincinya di konferensi pers beliau kemarin atas pengunduran diri KPG guys. Oke, kita lihat sama-sama guys. Ramai yang tahu sebelum ni ada juga timbul kata fake news lah, rumours mengenai Kim Panggon nak letakkan jawatan. Tapi kenapa sekarang Zul perkara tersebut keluar? Sebelum ni Panggon tampak orang kata lebih tegas dengan pendirian dia. Saya rasa dah selesai tugas beliau dalam kelayakan Piala Dunia, Piala Asia. Mendorong kekuatan untuk beliau membuat keputusan muktamad. Betul, Kim Panggon mengesahkan pada bulan 3 rumours ataupun kabar angin beliau mahu meninggalkan FM adalah tidak tepat, berita palsu. Tapi selepas itu beliau sekali lagi diajukan soalan pada tamat aksi bertemu Chinese Taipei kan. Tetapi beliau dengan tegas mahu kekal untuk bersama skuad negara. Tetapi apa yang dikongsi oleh Kim Panggon dalam sesi sidang media tadi mengenai soalan itu jawapan atau pendirian pada ketika itu. Tetapi ianya segalanya berubah apabila beliau sudah fikir masak-masak dan juga mungkin yang kita katakanlah faktor-faktor lain yang mendorong beliau untuk mengubah keputusan seperti yang Fariha tanya. Tetapi apa sebab dan juga faktor itu yang menjadi persoalan ketika ini? Kalau tanya saya, dengan baki kontrak setahun setengah lagi, banyak lagi yang Kim Panggon boleh buat. Orang kata unfinished business lah kepada buat jurulatih dari Korea Selatan ini untuk skuad Harimau Malaya kerana misi adalah ataupun keazaman beliau adalah untuk memastikan skuad negara layak ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Tetapi misi itu berhenti di sekerat jalan kan. Jadi keseluruhannya saya rasa lebih kepada faktor-faktor lain lah yang tak ingin dikongsikan itu. Kita dah lihat daripada respon yang diberikan oleh pihak yang rapat dengan Panggon yang mengatakan maksudnya di sini Panggon tak akan ada orang kata patah balik U-turn dan sebagainya dengan Malaysia lah. So kita boleh katakan tempoh 2 tahun setengah, 29 bulan. Apakah tempoh Panggon mengendalikan Harimau Malaya ni boleh kita katakan cukup juga walaupun pendek, mungkin tak sampai habis kontraknya. Boleh untuk kita memberikan satu indikasi kepada prestasi Panggon bersama dengan Malaysia? Saya rasa boleh. Kalau nak cakap dari segi prestasi bagus ataupun tak, kita boleh nampak di mana skuad Harimau Malaya ketika ini. Dari kedudukan 154 ketika beliau hadir pada tahun awal Januari 2022, kita pernah berada di ranking paling terbaik 130. Saya rasa pencapaian itu bagus. Kita boleh banggakan walaupun kalau ramai tak perasan, Kim Panggon ada piala. Dia 3 kali, tak 3 atau 2 kali. Samalah, Sintayong pun tak ada. Salah satunya dalam Pesta Bola Merdeka. Cuma masih ada perkara yang mungkin boleh diterokai oleh Kim Panggon bersama skuad negara. Kerana 2 tahun setengah, saya rasa singkat kalau nak dibandingkan jurulatih-jurulatih lain yang saya rasa mengambil masa 3 ataupun 3 hingga ke 5 tahun. Kita ambil jurulatih terdahulu lah, Tan Chien Ho ataupun Datuk Gajah Gopal lah misalnya. Jadi keseluruhannya untuk Kim Panggon, saya rasa betul ada peningkatan dari segi prestasi ranking, tetapi saya rasa boleh pergi lagi ke tahap yang lebih baik. Tetapi kalau kita nak kongsikan lagi, kita masih ingatlah bagaimana kita menang dengan Kyrgyzstan 4-3 dalam aksi kelayakan dan Korea Selatan Seri. Di 2 perlawanan itu saya rasa antara perlawanan yang terbaik bersama Kim Panggon. Mungkin ada juga legasi yang ditinggalkan dalam skuad, macam hubungannya dengan player, dia membentuk
pemain ini menjadi seperti apa yang mungkin lebih baik daripada masa awal dia ada mungkin Zul ada pengalaman yang nak dikongsikan. Menambah juga pada Su punya soalan, adaptasi. Mungkin pemain pun dah adaptasi cara yang dibawakan oleh Pan-Gon selama 2 tahun setengah ni, Zul. Ya, sudah pasti. Kalau kita cakap dari segi pemain, pemain yang boleh katakan air tangan Kim Panggon lah. Huzaimi PE, terbaru Adib Raub. Adib Raub. Mungkin Hakimi Azim Rosli. Yang mana pemain-pemain datang pada era Kim Panggon. Kita lihat bagaimana Huzaimi lah sebelum ini sebelum ini sangat-sangat menyelah dalam bersama skuad negara hingga beliau daripada pasukan Negeri Sembilan berjaya menyertai pasukan gergasi seperti Selangor. Dan begitu juga Adib Raub yang kita tak tahu datang dari mana, tiba-tiba bila menyertai skuad negara telah menjaringkan gol. Jadi itu antara air tangan yang kita nampak di bawah kepimpinan Kim Panggon. Dan dari segi adaptasi, saya rasa memang pemain berjaya ataupun dapat deliver apa yang falsafah ataupun DNA bola sepak Kim Panggon itu sendiri. Dari tahun 2002, 2023 hingga 2024, pemain keluar masuk. Kita boleh katakan memang ada pemain core player, tetapi still ada pemain keluar masuk, tetapi hasilnya tetap ada. Kita dapat lihat di beberapa peranan persahabatan ataupun terutamanya dalam kempen Piala Asia. Saya boleh katakan walaupun tak berjaya mara ke pusingan kedua, tetapi ada aspek positif yang kita dapat daripada kejohanan itu. Macam chef dia punya air tangan penting. Betul. Tapi kalau kita nak imbas semula, mungkin pada awal tu ada orang letakkan doubt pada Pan-Gon, tapi sejak 2023 lebih memberi manis kejayaan daripada kita tangga 154 ke 136. Jadi kejayaan-kejayaan awal seperti ini mungkin pada Zul sendiri beri tekanan kepada Pan-Gon untuk mungkin lebih capai lebih tinggi ataupun just maintain? Saya rasa ada memberi sedikit tekanan sebab dia pernah memberi statement bahawa peningkatan prestasi skuad negara ini mendadak, cepat, seperti ataupun daripada apa yang dia jangkakan. Peningkatan rankingnya cepat waktu itu Malaysia. Ataupun Presiden AFN Datuk Hamidi Muhammad Amin, yang mana selepas rentetan demi kemenangan, satu hari Malaysia akan kalah. Dan itu juga berlaku. Jadi memang betul peningkatan prestasi itu memberi sedikit tekanan. Tetapi saya tidak melihat itu faktor dia meninggalkan AFM. Pelbagai spekulasi lah timbul apabila kenyataan beliau tentang saya tak boleh cerita kat sini, tak boleh kongsi kat sini, bahaya. Itu menimbulkan pelbagai andaian. Tetapi maklumat yang kita terima, salah satunya beliau mendapat tawaran daripada kelab K-League, iaitu Ulsan HDFC, di mana kelab tersebut ketika ini tidak mempunyai jurulatih, iaitu tak silap saya Hong Myung-bo. Telah ditawarkan berkhidmat bersama negara Korea Selatan. Selepas Yurin Kisman meninggalkan Taeguk Warriors kan. Jadi Hong Myung-bo pergi ke Korea Selatan. Jadi sebab itu dikatakan berdasarkan perkongsian daripada rakan tugas kita iaitu Fina Nasum juga, Ulsan HD telah orang kata mungkin memancing atau mengintai khidmat Kim Panggon. Dan saya rasa tak mustahil kerana dalam sidang media ketika diajukan soalan itu pun dia tak mengiyakan, dia tidak menidakkan. Dia hanya menganggap segala details hanya dia dengan Datuk Presiden. Nanti Ulsan Hyundai ketemu JDT gimana guys? Juga ada, saya nak kongsikan juga mungkin ada yang mengatakan kemungkinan juga dia mahu berada lebih dekat dengan keluarganya. Kalau kita lihat sewaktu dia bersama dengan Hong Kong, keluarganya berada di Hong Kong, tapi di Malaysia keluarganya tidak ikut ke Malaysia. Betul, keluarga tidak berada di Malaysia, tapi saya tidak melihat itu sebagai isu besar ataupun halangan kepada beliau untuk kembali ke Korea Selatan, sebab dia punya passion ataupun semangat dia bangga menjadi half Malaysian. Half Malaysian. Half Malaysian. Itu yang disebut ketika sesi sidang media tadi kan. Dan dia rindu durian, dia suka budaya di Malaysia dan sebagainya. Itu yang dikongsikan ketika sesi sidang media. Saya nampak dia macam dapat meluahkan semuanya, dan walaupun nampak muka gembira, tapi
ada kesedihan dalam diri yang saya dapat rasa. Saya dengan Kim Panggon, kalau saya jujur mengenali beliau ni, tak ada rapat mana pun. Memang tapi keikhlasan tu boleh rasa. Keikhlasan tu boleh rasa sebab dia pada mula-mula pun tak gemarlah cara kita punya laporan apa semua, dan kita pernah bermusuh. Tapi di hujung-hujung ni kita menjadi kawan yang baik. Okey, one last question mungkin? Mungkin a short one lah Zul. So selepas ketiadaan Panggon ni, apa hala tuju Harimau Melaya selepas ni Zul? Okey, hala tuju kita tugasan yang seterusnya adalah Pesta Bola Merdeka dan juga Piala AFF. Tetapi isu utama adalah layak ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Jadi tugas penting sama ada Paul Marty ataupun jurulatih yang akan datang. Saya difahamkan kalau tengok sekarang ni daripada peringkat bawah umur, kita punya trend pengambilan jurulatih ni daripada Amerika Selatan. Jurulatih bawah 17 tahun daripada Amerika Selatan. Jadi kalau dapat orang kata latar belakang yang sama, harusnya sih ya. Itu antara orang kata continuity yang boleh dibawa ke peringkat atas, peringkat tahap lebih tinggi. Jadi keseluruhannya saya mengharapkan skuad negara mampu untuk mencapai misi ke Piala Asia 2027. Okey, so kalau berdasarkan apa yang Zul katakan, kita daripada Korea, lepas ni mungkin DNA Copa America lah kan? Copa America, Argentina mungkin. Diharapkan dapat maintain lah, tak ada drop prestasi Zul walaupun dengan ketiadaan. Paul Marty itu bukannya Spanyol guys, bukan? Kerana ranking pun memainkan peranan dalam. Bukan, dia pernah di Barcelona, sorry. Dan yang pastinya kita inginkan piala. Apa-apa piala sebab dah lama kita tak menang piala. Alright. Okey Zul, terima kasih atas perkembangan terkini yang Zul bawakan. Kita harap semuanya baik-baik saja dan kita doakan Panggon dapat apa yang dia nak lakukan lepas ni. Goodbye Opa. Goodbye Opa. Oke guys, itu tadi ya perbincangan perihal peletakan jawatan jurulatih Harimau Malaya. Saya rasa sih guys ya, memang dia bilang ini kan tentang personal commitment ya. Jadi dia memiliki komitmen gitu, bahwa ketika dia berjanji ingin bisa meloloskan diri ke putaran ketiga atau pusingan ketiga Piala Dunia 2026, dia sebagai lelaki sejati gitu kan, dia harus menepati janji dia dan menerima konsekuensinya gitu menurut aku. Dan sebenarnya merupakan hal yang wajar ya seorang pelatih berhenti tidak meneruskan sisa kontraknya. Walaupun tadi kita lihat, kita dengar ada sisa kontrak sekitar 1,5 tahun ya. Mungkin beliau adalah orang Korea Selatan yang paling singkat ya yang pernah melatih, yang di antara ketiga, terutama antara Park Hang-seo, Shin Tae-yong dan juga beliau KBG. Tersisa Shin Tae-yong sekarang di Asia Tenggara. Beliau yang paling singkat 2,5 tahun ya. Park Hang-seo 5 tahun, dan sekarang kalau kita lihat Shin Tae-yong nampaknya akan sampai 2007 tahun ya. Terlama mungkin Shin Tae-yong. Saya nggak tahu pelatih dari mana yang akan menjadi pengganti KPG, apakah Paul Marty yang sekarang sedang interim istilahnya, yang terus akan menduduki kursi itu, atau orang lokal. Sebenarnya banyak juga ya pelatih-pelatih lokal, ya pelatih-pelatih tempatan di Malaysia yang cukup bagus menurut aku, yang mampu memberikan gelar juara gitu. Tan Cheng Ho, Raja Gopal itu sudah terbukti kan gitu. Tinggal bagaimana nanti mampu tidak mereka melewati aras atau benchmark yang sudah dilakukan oleh KPG gitu. Marah ke Piala Asia, penaikan atau lonjakan ranking yang begitu signifikan gitu. Sebenarnya kalau bisa kita bilang KBG ini gagal, ya sebenarnya nggak gagal juga sebenarnya guys. Kalau kita bisa melihat prestasi itu memang dari pencapaian, dari trofi, ya beliau memang gagal gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi bagaimana beliau menempatkan Malaysia ini ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Walaupun sebenarnya tidak memenuhi ekspektasi banyak orang. Ya istilahnya gini guys, naik turunnya tuh memang kerasa banget bersama KBG ya. Ketika di awal-awal kualifikasi, gila banget. Rankingnya tuh naik banget gitu kan. Tapi ketika di akhir masa periode beliau kok turunnya sebenarnya nggak turun-turun banget sih ya. Maksudnya kekecewaan lah ya yang dirasakan tuh memang seperti menghapus atau melupakan keberhasilan dan kegemilangan beliau yang sudah-sudah gitu. Tapi memang mungkin juga tidak ada sinergi ya antara KPG dengan FIM. Di mana akhir-akhir ini juga kita dengar KPG seolah-olah sudah buntu gitu. Pikirannya tuh udah buntu, idenya tuh udah buntu gitu. Udah tidak ada ide lagi, sehingga beliau memaparkan atau mengeluarkan statement
untuk mengikuti jejak langkah Indonesia dalam mencari pemain-pemain diaspora, pemain-pemain warisan gitu, dalam menghasilkan prestasi yang instan gitu guys. Tapi tentu mungkin FAM tidak setuju atau mungkin tidak mampu, merasa hal itu sulit untuk dipenuhi, saya nggak tahu ya, sehingga mungkin KPG mungkin ini, saya tidak tahu ya, ini mungkin dasar dia untuk berhenti atau tidak, tapi menurut aku ini adalah salah satu yang menurut aku mempengaruhi juga keputusan dia untuk meletakkan jawatan ini guys. Akan sangat menarik sih jika beliau memang jadi ke Ulsan Hyundai ya. Dan mungkin nanti ketika di Champions Elite 1 ini ada JDT ketemu lagi sama Ulsan Hyundai, sangat menarik sekali sih. Tapi yang pasti KPJ ini akan selalu diingat ya, akan selalu dicintai oleh para supporter Harimau Malaya, karena nyaris nggak ada kontroversi, nggak ada catatan buruk lah istilahnya, dan hubungan dia dengan supporter sangat baik ya, dan saya yakin juga Malaysia akan terus ada di dada dia. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.